Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وَبِطَاعَتِهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh sebagai Tuhan yang menciptakan kita, menciptakan alam, menjadikan segala-gala makhluk. Kita sebagai manusia, tujuan yang asal yang Allah Ta'ala mengadakan kita supaya kita mengabdikan diri kepadanya. Tidak ada perkara yang ada di atas muka bumi ini, termasuknya diri kita sendiri, melainkan perkara itu berulang alik di antara hari ke hari, masa ke masa, seminggu ke seminggu, sebulan ke sebulan, setahun ke setahun. Itulah hakikat kita hidup di dalam alam dunia yang tak kekal abadi, seumpama kita boleh rasa dan kecap tiap-tiap hari. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbul Izzah, Rabbul Jalal, Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia, Tuhan yang tidak ada perkara yang lebih kuasa daripadanya, telah firman di dalam Al-Quranul Karim, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maksudnya, sesungguhnya pusingan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ialah 12 bulan yang Tuhan itu sebut di dalam Al-Quranul Karim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala catat di dalam Lauhil Mahfuz. Pada hari yang Allah Ta'ala jadikan langit-langit dan bumi, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan sebagai bulan haram, ya Allah Subhanahu wa ta'ala memperharamkan di atas diri kita melakukan kezaliman terhadap diri kita masing-masing. Dengan sebab itu, hari ini kalau mengikut takwim, hari yang ke-30 daripada bulan Zulhijjah, akhir tahun daripada tahun Hijrah 1443, insya-Allah biiznillahi ta'ala kita akan menemui bulan Muharram pada besok hari, iaitu hari yang pertama. Dengan sebab itu, kita sebagai umat Islam, kenapakah Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan bulan itu bulan Muharram? Kerana bulan Muharram iaitu bulan yang Allah Ta'ala nak ciptakan, nak berikan kepada kita sebagai satu bulan untuk kita sebagai seseorang Islam buat amal ibadat yang jadi molek di dalamnya. Kerana bulan haram iaitu bulan yang Tuhan nak memuliakan. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menisbahkan kepada Allah Taala kata, Syahrul Muharram Syahrullah. Bulan Muharram iaitu bulan Allah.
Dalam 12 bulan tidak ada satu bulan mana-mana pun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menisbahkan bulan itu kepada Allah, mengidafahkan bulan itu kepada Allah. Seumpama Allah Ta'ala royak kepada kita Baitullah, iaitu rumah Allah, ayyamillah, hari-hari Allah. Di sini bulan Allah. Kalau gitu pangkat dia adalah sangat tinggi, pangkat adalah sangat ada kekuatan di dalamnya. Maka kita sebagai umat Islam diharamkan di dalam bulan itu nak buat peperangan gapo pun tak leh, nak buat kacauan zalim kepada diri dan kepada masyarakat, kepada umat pun tak boleh, sebab itu adalah bulan haram. Kita ada kod ketika hak kita dalam masalah nak beragama. Dengan sebab itu bulan Muharram adalah sebaik-baik bulan lepas daripada bulan Al-Quranul Karim, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'da al-fariidah salatul lail. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda kata, sebaik-baik puasa selepas daripada bulan Ramadan iaitu puasa di dalam bulan Muharram. Kerana tidak ada ibadat di dalam Islam yang nak tanding seumpama ibadat puasa, tidak ada. Ibadat puasa ni Allah Ta'ala sendiri yang nak balas. Tidak ada ganjaran yang tertentu yang Tuhan royak di dalam Quran ataupun dalam hadis tentang ganjaran puasa. Sebab itulah siapa yang puasa satu hari kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, nescaya Tuhan menjauhkan diri dia daripadanya api neraka 70 parit, kata setengah daripada ulama. Maka banyak daripada kalangan alim ulama kita mentafsirkan dan mensyarahkan 70 tadi itu, setengah kata 70 bulan, setengah kata 70 tahun. Akan tetapi ada kebaikan bagi kita, dan puasa ini adalah kebaikan yang besar bagi diri kita. Kerana kita dah tengok hari ini perkara yang timbul, perkara pelik-pelik di dalam tubuh badan manusia dengan sebab makan dan minum manusia. Dengan sebab itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nak jagakan kita supaya tak jadi sakit, tak jadi mudarat dalam hidupan kita. Dia mensyaratkan bagi kita sebagai umat Islam pegang molek-molek dengan ajaran dia, iaitu kita kena senyapkan diri kita, sekatkan diri kita daripada makan dan minum waktu yang tertentu. Tetapi bukan sekadar Tuhan sekat, mempertahankan diri kita daripada makan dan minum saja, bahkan Tuhan janji ganjaran yang besar di sisinya. Boleh ganjaran kebaikan hidup dunia dan dapat juga ganjaran hidupan yang kekal abadi di negeri akhirat nanti. Dengan sebab itu sebaik-baik puasa lepas daripada Ramadan tak ada nak lebih daripada bulan Muharram. Kita banyak berpuasa di dalam bulan Muharram supaya kita dapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah seruan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kamu itu menyaksi, kata dia adalah Rasul, kata dia adalah sebaik-baik orang yang Allah Ta'ala keluarkan di atas muka bumi ini. Maka hendaklah sama-sama kita ikuti jinjak langkah dia. Dan sebaik-baik semaya lepas daripada kita semaya fardu, iaitu semaya ialah sedikit daripada waktu malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Suruh kita itu ambil sedikit daripada waktu malam mendirikan sembahyang supaya menajatkan hajat-hajat kita dan urusan apa sakut di diri kita. Kita nak Tuhan menyelesaikan dengan cara mudah, maka hendaklah kita mendirikan sembahyang. Itu satu daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalamnya, dan mengeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pula. Satu hari Abdullah bin Abbas menceritakan, kata hari yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menujukan kepada negeri Madinah, didapati
Orang-orang Yahudi ramai di zaman Nabi Muhammad SAW pakat puasa pada hari itu. Lalu Nabi tanya kepada dia, banyak kali kita dengar akan ini hadis, tetapi kita nak tanya diri kita, betapa kalikah kita beramal dengan ini hadis setelah daripada kita mengetahui. Ilmu kalau banyak sama dengan langit sekalipun, akan tetapi kalau kita tak ada amal dengan ilmu kita, seolah kata kita tak ada punya ilmu gapo-gapo. Tak kira orang mengajar, orang dengar, orang berkhutbah ataupun orang dengar khutbah, sama sahaja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu, Allah bil ilm. Jaga-jagalah dengan ilmu pengetahuan yang kita dengar masuk di molek di telinga kita. Hendaklah kita mari pakat patiban, mari pakat beramal, mari pakat buat, mari pakat sahuti, sanyungkan akan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, apa hari ini ni? Wahai orang Yahudi, pakat muda puasa sangat hari ini ni? Lalu Yahudi kata, hadzal yaum azimun anjahu Allah tabaraka wa taala fihi Musa wa qaumah. Hari ini iaitu hari yang Allah taala menyelamatkan Musa dan kaum dia daripada Firaun, wa aghraqa Firaun wa qaumah, dan Allah taala membinasakan Firaun dan kaum dia. Fasiyamuhu Musa syukran lillahi tabaraka wa taala fanahnu nasum. Maka Musa tu puasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam terkadang kita tak pandai nak syukur terhadap nikmat Tuhan. Hari ni kita boleh mengaji daripada hadis Nabi kata kita nak syukur lagu mana. Terkadang kita boleh tamneng tinggi-tinggi, boleh sihat diri kita, boleh anak yang soleh, bolehnya anak yang baru, boleh kereta baru, boleh tu boleh ni daripada nikmat hati kita. Cara kita nak molek sekali nak syukur kepada Allah, hendaklah kita syukur dengan kita berpuasa kepada Allah. Hak tu hak lebih baik. Kamar dia kita nak buat makan pula lepas pada tu, diiringi pun tak ada masalah dalam agama kita. Dengan sebab itu, kalaulah kita puasa untuk kita syukur terhadap nikmat Tuhan, nescaya nikmat itu akan dilipat ganda tambah untuk kita, dan nikmat yang kita dapat akan berkekali dengan kita dengan cara bahagia. Sebab itulah cara kita beragama kena ada ilmu pengetahuan. Bukan sekadar kita beragama tak tahu pala ikut kok mana dak. Ilmu dalam agama Islam berhajat lebih banyak daripada makan dan minum. Lalu Musa itu puasa pada hari itu syukur kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka kami sebagai orang Yahudi yang beriman dengan Nabi Musa, kami berpuasa hari itu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun kata, nahnu ahaqqu aula bi Musa minkum. Aku terlebih utama dengan Nabi Musa lebih pada puakmu. Kalaulah Musa itu puasa, maka aku kena puasa lebih lagi lah. Sebab itulah hari ini dikatakan oleh para ulama yang mensyarahkan itu hadis, iaitu hari yang Allah Subhanahu wa taala menajahkan Musa, dinamakan hari Ashura. Hari Ashura nanti kita tengok ijtihad lagu mana daripada imam kita, majlis kita. Bila ke hari Ashura, kita rebut ambil peluang hari itu. Puasa satu hari itu saja. Tuhan apa satu tahun. Dosa kita duk panjang tahun ambil di Muharram dulu sampai ke Zulhijjah hari ni kita duduk ni, kita berpuasa satu hari. Di dalam bulan Muharram je lagi akan datang ni, Tuhan apa habis dosa kita. Maka apatah kita tak rebut ambil perkara-perkara lagu tu. Sebab tu dalam agama kita amal ibadat sikit saja, tak banyak. Akan tetapi kalau kita amal kena dengan dia, kita hasil perkara-perkara yang itu dapat banyak. Yahudi berpuasa hari ni, Nasara berpuasa hari ni, orang jahiliyah dulu berpuasa hari ni. Kita sebagai umat Islam berpuasa. Sebab tu kata alim ulama, puasa Ashura iaitu setua-tua puasa dalam agama, semua agama. Agama mari samawiyah, mari pada langit berpuasa, agama mari bumi berpuasa hari itu. Sebab tu kita agama Islam, agama yang mari daripada Allah Subhanahu wa taala dan mari daripada Nabiul Adnan, hendaklah kita itu sahuti apa yang Allah Subhanahu wa taala royak kepada Nabi dia di dalam hadis. Nabi royak kepada kita, ulama bawa nakal, mari kita boleh dengar dengan 12 telinga pada tengah hari yang mulia ini. Marilah sama-sama kita sahuti akan perintah Allah Subhanahu wa taala itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala beri tempoh kepada kita sebagai kita ni manusia. Tuhan wi umur kepada kita, wi masa kepada kita sebagai kepala muda. Maka hendaklah kita gunanya masa yang Tuhan wi kita tu biar baik-baik. Kerana masa tidaklah dia kembali kelik pula lepas daripada Tuhan itu bagi. Hari ni adalah hari ni, besok hari adalah besok hari. Siapa dia tak gunanya hari, tak gunanya masa, dia potongkan kita. Dengan sebab itu pakat rebutlah peluang, kerana hidup manusia sekali sahaja hidup di atas muka bumi ini. Siapa dia guna masa kena, maka orang tu berjaya. Siapa dia guna masa tak kena, maka orang tu tidak berjaya. Dengan sebab itu Tuhan kata, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa dia berat neraca timengnya dia, dalam masa dia gunanya amalan dengan cara molek, maka dia buat ibadat dengan cara molek, maka terima timeng neraca timengnya dia itu berat, maka orang itu masuk daripada orang yang berjaya. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Siapa dia tak beriman dengan Allah ataupun beriman dengan Allah akan tetapi tak ambil masa buat amal ibadat masa dia hidup, maka orang ni neraca timengnya dia akan rengeh, maka orang pesen tu akan kena masuk di dalam seksa. Dengan sebab itulah ajaran Allah adalah ajaran kita, ajaran Allah adalah hidup kita, ajaran Allah adalah perkara yang kita kena sahuti. Kerana berjaya kita iaitu kita tunduk kepada ajaran Allah. Tak berjaya kita paling daripada ajaran Allah. Itulah sedikit daripada pengingatan hari ini. Mudah-mudahan perkara itu tertanam di dalam jiwa kita, dalam akal fikiran kita pohon daripada Allah Ta'ala akan taufik dan hidayah supaya kita boleh beramal apa ilmu pengetahuan yang kita dengar pada tengah hari yang mulia ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa dhillal syirka wal musyrikin wa ansur ibadaka muwahhidin waj'al Allahumma hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma irfa'anna al bala' wal waba' wal corona wal riba wal zina والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.